Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan satu lagi topik yang cukup penting sebenarnya telah pun kita pilih untuk anda, dan kita akan sembang-sembang berkaitan dengan topik ini melalui kemudahan Skype sebentar lagi bersama dengan tetamu kita yang sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Tetapi sedikit latar belakang tentang topik yang kita pilih hari ini. Topiknya ialah tinjauan semasa ekonomi 2020, rancakkah ekonomi 2021? Dan mungkin anda juga sudah pun tahu bahawa kategori mencegah pencemaran alam sekitar telah pun menerima bilangan undian yang tertinggi daripada rakyat di dalam pengundian isu-isu belanjawan 2021 yang telah pun dijalankan antara 28 September dan 4 Oktober tahun ini. Dan kerana itu jugalah Kementerian Keuangan akan membuka semua kategori agar orang ramai boleh mengundi sehingga 1 November 2020. Kategori undian merangkumi tema-tema berikut: meraihkan yang memerlukan, menangani isu sosial, membudaya masyarakat penyayang, mengutamakan aktiviti NGO dan komuniti ke arah kehidupan berkualiti. Dan pengundian ini adalah sebahagian daripada usaha Kementerian Keuangan untuk mendalami dan memahami pandangan rakyat terhadap isu-isu kepentingan awam. Dan hasil undian tentunya lah akan digunakan sebagai panduan dalam formulasi dan juga peruntukan dana bagi belanjawan 2021 yang berteraskan rakyat. Namun sebelum pembentangan belanjawan pada 6 November depan, adalah baik untuk kita memahami keadaan dan kedudukan semasa ekonomi negara dalam tempoh sukar ini. Dan untuk bercakap tentang isu ini, kita telah pun berada di Skype sekarang ini Profesor Dr. Jamal Osman, iaitu Profesor Ekonomi, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, dan beliau juga merupakan Ketua Kluster Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial di Akademi Profesor Malaysia. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Dapat dengar suara saya dengan jelas, Prof, ya? Ya. Alhamdulillah. Baik. Ini merupakan satu isu yang mungkin terlalu awal, tetapi amat sesuai sebenarnya untuk kita sembang-sembang, iaitu tentang tinjauan semasa ekonomi 2020 dan rancakkah ekonomi ataupun ekonomi 2021. Tetapi kita terpaksa melihat kepada realiti sekarang ini, Prof, ya. Kedudukan keuangan negara, ekoran daripada penurunan mendadak harga minyak di dunia, dan juga ialah pandemik wabak COVID-19 itu sendiri. Jadi apakah ianya akan terus memberikan satu kesan ataupun impak yang cukup serius terhadap ekonomi, pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhannya, Prof? Baik. Saya fikir memang bajet tahunan, bajet 2021 yang memperhatikan sekarang, sememangnya memberi kesan langsung kepada ekonomi, termasuklah kadar pertumbuhan ekonomi ataupun GDP itu sendiri. Baik, tetapi dalam keadaan sekarang, dalam realiti yang sedang berlaku sekarang, kita ada pandemik yang disebabkan oleh penyebaran COVID-19. Saya fikir isu pertumbuhan ekonomi ataupun kita gunakan kaya GDP, Gross Domestic Product, atau orang dalam negara kasar, saya rasa isu pertumbuhan bukan sesuatu yang menjadi keutamaan. Itu perspektif saya. Yang paling penting adalah untuk kita survive dulu. Kita protect jobs, for example. Kita protect upaya kita untuk meneruskan kehidupan yang sangat terkait dengan income generation ataupun rakyat. Dan economic growth will come later on. It will be satu kesan yang akan berlaku. Kiranya kita dapat address, dapat menangani keperluan ataupun kepentingan yang lebih asas, ini jobs, income generation, untuk kita boleh meneruskan kehidupan. So the first is about what affects our scheme, is basically jobs and income. Itu saya rasa yang menjadi keutamaan kerajaan.
Okey, bila kita cakap Prof tentang menangani keperluan rakyat dalam situasi yang ada sekarang ini, apakah secara peribadi Prof melihat bahawa langkah kerajaan memperkenalkan banyak sekali pakej-pakej ekonomi, kita ada prihatin PKS, kita ada moratorium dan juga penjana misalnya. Apakah itu memadai sebenarnya untuk memberikan semacam cahaya sebenarnya kepada kehidupan rakyat yang mungkin sedikit tertekan disebabkan oleh COVID-19 ini, Prof? Ya, banyak telah diserlahkan tentang usaha kerajaan melalui penjana, melalui pakej prihatin untuk membantu menangani isu-isu yang hard pressing yang sedang kita rasai sekarang. Saya rasa kita kata memadai mungkin agak sukar sebab of course kita akan memerlukan lebih lagi daripada apa yang kerajaan offer. Tetapi kerajaan juga kita faham perlu realistik, perlu melihat upaya mereka. Dan in the end, kerajaan mungkin tidak boleh dipersalahkan 100% di atas apa yang berlaku ini. Memang bukan salah kerajaan pun tentang apa yang berlaku. Pandemik COVID-19 bukan kesilapan mana-mana kerajaan. Ya, betul. Jadi kita tak boleh nak harap 100% pada bantuan kerajaan. Kita tahu pakej prihatin, pakej penjana banyak di sana. Elemen kerjasama daripada syarikat, daripada sektor swasta. Contohnya moratorium pinjaman itu merupakan satu peranan ataupun sumbangan pihak swasta untuk menangkan masalah-masalah yang kita sedang hadapi dah. Okey, satu lagi persoalan juga yang saya nak kongsi bersama dengan Prof lah. Ini kita anggap sebagai konflik Prof dalam usaha untuk memenuhi kehendak rakyat dan juga kemampuan negara sendiri untuk memenuhi kehendak itu. Apakah Prof melihat bahawa mungkin negara akan menghadapi sedikit tekanan dari aspek keuangan secara keseluruhannya dalam usaha untuk memenuhi kehendak rakyat dan juga kehendak mereka yang mungkin menekankan isu-isu politik sebagai contohnya, Prof? Yang paling penting dalam konteks upaya kerajaan untuk membantu menangani pandemik COVID-19 seperti yang kita telah fahami daripada pakej prihatin dan penjana, akhirnya kita tidak ada alternatif melainkan untuk menjangkakan kerajaan untuk go for deficit budget. Dan kita boleh menjangkakan dan saya rasa ini satu yang akan berlaku. Defisit dan budget akan tambahlah daripada 0.5 something mungkin pada 6%-an kali ini. Ini saya rasa jadi satu yang tidak luar biasa. Bahkan satu perkataan yang diambil oleh dunia secara keseluruhan. They go for deficit budget, they go for higher government expenditure in light of apa yang sedang berlaku yang tidak ada presiden, tidak ada duluannya. So saya fikir kita mengharapkan dan mengharapkan higher fiscal deficit sebenarnya. Saya kata mengharapkan sebab itu satu keperluan. Okey, Prof, saya nak dapatkan pandangan Prof jugalah. Antara sektor ekonomi yang paling terjejas, golongan yang mungkin begitu terasa sekali adalah golongan IKS ataupun PKS yang dilihat dalam tempoh dalam tempoh COVID-19 ini melalui satu situasi ataupun tempoh yang sukar. Jadi apa lagi yang perlu dilakukan oleh kerajaan dalam usaha memberi rangsangan kepada golongan ataupun survival IKS dan juga PKS ini, Prof? Ini satu persoalan yang sukar sebenarnya. Kita tahu daripada pakej penjana prihatin cukup banyak juga saya fikir apa yang kerajaan tawarkan kepada mereka SMEs ni. Dan paling utama saya lihat adalah skim subsidi untuk gaji untuk ataupun wages salary dan juga moratorium pinjaman. Dan of course kita juga lihat banyak skim-skim bantuan yang di-offer pada SMEs. Saya rasa itu perlu difahami dan diambil,
kena dilaksanakan oleh pihak yang memerlukan. Sebab kita dapati masih ada yang tak jelas juga tentang bagaimana untuk mendapatkan manfaat daripada skim-skim yang ditawarkan oleh kerajaan. Dan satu lagi juga Prof, mungkin ini pun pentinglah. Kita bercakap tentang the new normal dan rakyat juga perlu menyesuaikan diri mereka dengan keadaan semasa. Dan mungkin juga rakyat dan juga orang ramai juga perlu sebenarnya memainkan peranan mereka yang lebih berkesan sebenarnya dalam usaha untuk merangsang kegiatan ekonomi domestik ini. Apa yang perlu rakyat lihat sekarang ini, Prof? Ini juga persoalan yang menarik dan memerlukan beberapa pemahaman tentang struktur ekonomi kita lah. Ekonomi Malaysia, saya rasa ramai faham bahawa ia sangat terbuka. Yang berarti kita bergantung kepada perdagangan, bergantung kepada ekspor, import, tinggalkan nilai dagangan, nilai ekspor dengan import melebihi 100% daripada GDP kita setiap tahun. Ini satu struktur ekonomi yang dah lama kita inherit daripada dulu lagi. Baik, bila mana eksternal, faktor-faktor luaran, faktor-faktor global terutamanya yang menjadi tunggak ekspor kita dan juga menjadi sumber import kita terganggu akibat pandemik ini, tentunya ekonomi kita sangat terjejas. Dan bahkan lebih terjejas berbanding dengan ekonomi-ekonomi yang kurang terbuka seperti Thailand, Indonesia dan sebagainya, yang mana kurang nilai perdagangan mereka, ekspor dan import kurang daripada 100% terhadap GDP. Baik, dalam keadaan macam ni kita terpaksa bergantung pada domestic driven growth, domestic ekonomi itu sendiri, khususnya consumption. Dan ini juga is about chicken and egg, isu telur dan ayam mana datang dulu. Untuk merangsang consumption, untuk sustain consumption, kita perlu pada purchasing power, perlu pada kuasa beli, sedang kata perlu pada pendapatan kan, in order for us to consume. Tetapi kalau pendapatan terjejas, sudah tentu sangat terbatas consumption kita. So di sini pentingnya kita faham bahawa sangat terbatas untuk kita expect higher economic growth dalam waktu yang dekat. Faktor-faktor luaran yang membentuk tunjang ekonomi kita, sumber-sumber pasaran ekspor dan juga sumber-sumber import kita perlu kembali pulih untuk kita dapat lihat perancakan ekonomi seperti dahulu, at least seperti 2019 tahun lepas lah, walaupun sebenarnya agak malap tapi jauh lebih baik dengan keadaan sekarang ini. Jadi sangat terbatas aspek yang kita boleh harapkan daripada proses domestic economic activities, khususnya consumption. Tetapi kita perlu juga terus yakin bahawa insya-Allah ekonomi kita akan mampu untuk pulih seiring dengan pemulihan ekonomi dunia. Dan COVID-19 ini mungkin akan bersama kita untuk jangka waktu yang agak lama, tapi saya percaya akan berlaku sana proses adaptation, proses penyesuaian di mana kita boleh deal with it, kita boleh hidup bersamanya, kita boleh coexist dengan pandemik ini, of course dengan kita observe SOP yang secara wajar lah kan. But in fact akan berlaku pemulihan dan saya rasa kita tidak akan lagi bergantung kepada ekonomi domestik. Kita akan terus boleh ekspor sebagaimana normal dan kita terus berupaya untuk import barang-barang dan kita untuk proses-proses ekonomi seterusnya lah. Okey, kita akan berehat dulu Prof, dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, jangan ke mana-mana, kita berehat hanya buat seketika dan kembali semula sebentar saja lagi bersama kami, Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Kita rehat dulu.
Baiklah, terima kasih banyak-banyak kerana anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara ini. Kita masih lagi bercakap satu topik yang saya kira cukup penting dan menarik sebenarnya, iaitu tinjauan semasa ekonomi 2020 dan juga rancakkah ekonomi 2021. Dan kita masih lagi tentunya bersama dengan tetamu yang cukup istimewa yang kita hubungi melalui Skype, iaitu Profesor Dr. Jamal Osman yang merupakan Profesor Ekonomi, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga merupakan Ketua Kluster Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial di Akademi Profesor Malaysia. Baik, kembali semula Prof bercakap tentang isu ini. Ini bagi saya cukup menarik jugalah. Persoalan bila kita bercakap tentang belanjawan 2021 ini Prof ya. Dari mana datangnya perolehan kerajaan untuk menyediakan pelbagai insentif serta peruntukan dalam belanjawan 2021 nanti? Baik, sangat menarik soalan ini, soalan yang sangat popular sebenarnya. Baik, saya ingin memberikan satu perumpamaan, satu analogi. Ya. Katalah seorang datuk kita lah. Aha. Dia sedang dalam kepayahan untuk memberikan perhatian yang sebagaimana biasa kepada cucunya lah. Satu contoh mudah. Okey. Tetapi datuk ni mungkin ada anak-anak yang dah berjaya dalam masing-masing kehidupan. Ya. Dan datuk boleh minta tolong lah. Ya. Untuk meneruskan lagi the goodies yang given to the grandchild kan. Baik, dalam konteks kerajaan ada access to various government related companies, GLCs ataupun GICs. Ya. Dan saya percaya ini menjadi satu sumber penting lah untuk kerajaan memperoleh dana yang cukup untuk memastikan pakej bencana dan prihatin ini dapat dilaksanakan sebaiknya. Dan of course kita tak expect untuk kita memperoleh dana secara not in ringgit terms lah kan. Ya. As long as it's in ringgit, saya rasa tak ada masalah. They go for higher fiscal deficit. Ya. Seperti seorang datuk ataupun nenek, semakin banyak dia berbelanja, apalagi dalam keadaan yang sangat-sangat diperlukan, saya rasa cucu-cucu semua akan happy lah. Itu satu analogi mudah kan. Ya. Dan saya rasa kita semua faham bahawa higher fiscal deficit is one approach, at least dalam jangka pendek, untuk kita menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi secara perlahan. Okey, secara ikhlas juga Prof, silakan. Ya, maksud saya tadi, dana itu diperoleh dari sumber dalaman. Dana yang denominated dalam ringgit Malaysia. Okey, bila Prof sebut tentang sumber-sumber dalaman tu Prof ya, apakah berkemungkinan ini pun membimbangkan rakyatlah dalam menghadapi kesukaran dan sekiranya pun pandemik COVID-19 ini telah pun berjaya kita harungi sebenarnya, tetapi apakah akan berlaku misalnya kenaikan cukai pendapatan, misalnya kerana kerajaan memerlukan belanjawan yang lebih ataupun peruntukan atau keuangan yang lebih untuk belanjawan 2021 nanti, itu berkemungkinan berlaku tak Prof? Baik, kembali pada analogi tadi. Kalau seorang datuk atau nenek meminjam daripada anak untuk kesejahteraan cucu-cucunya, dia akan pulangkan pinjaman tu kan. Okay. Jadi kalau kerajaan berupaya untuk memulangkan pinjaman dan berserta coupon payments yang sebenarnya merupakan pendapatan pada pembeli bond. Jadi dia is not bad entirely. Walaupun dia hutang kepada kerajaan, tapi in the end dia memberikan pendapatan kepada pembeli bond yang akan nanti ada multiplier effect dalam ekonomi, kesan pengganda dalam ekonomi. Kita harapkan ekonomi pulih, kerajaan mendapat balik sumber pendapatan yang biasa itu, kita akan kembalilah pada trajektori yang asal yang sedia kala ataupun baseline trajectory. Okey, masa diperlukan dengan kekuatan fundamental ekonomi kita. Sebagai contoh, 2019 dulu kita expect
baseline GDP growth tahun ini, tahun 2020 adalah 4.7%. Ya. Satu angkaan yang agak baik, yang agak tinggi sebenarnya memandangkan realiti yang ada. 4.7% adalah cukup baik. Ya. Tapi apa yang berlaku ini bukan kesalahan ekonomi fundamental kan. Ya. Dia adalah disebabkan oleh satu pandemik. It's a health impact. It's a non-economic issue. Ya. So bila pandemik ini dapat kita contain ataupun kita boleh coexist, macam sekarang kita coexist sebenarnya dengan pandemik ini melalui RMCO, dengan of course dengan kita observe sebaiknya SOP kita. So saya rasa bila dunia pulih, ekonomi dunia, pasaran ekspor kita pulih, sumber-sumber import kita pulih, dan juga of course production facilities kita kembali pada normal, kita akan kembali pada business trajectory. Dan di sana saya rasa kerajaan kita mampu, saya fikir dengan keadaan sekarang, dengan keadaan yang kita ada, mampu untuk bayar kembali lah all those bonds ataupun debts yang kita ambil dalam untuk kita mengatasi masalah yang jangka pendek ini. Okey, ini sebelum kita berpisah dari udara, Prof, ini mungkin soalan terakhir. Saya juga nak dapat pandangan jujur dan ikhlas daripada Prof sendirilah. Kita melihat looking forward lah tentang belanjawan 2021 ini. Apakah pada jangkaan Prof sendiri, apakah bentuk belanjawan untuk tahun 2021 nanti itu bagaimana sebenarnya, dan apa penekanan dan juga prioriti yang akan diberikan oleh kerajaan dalam belanjawan 2021 nanti, Prof? Saya berpendapat seperti yang saya sebut di awal tadi, tumpuan dalam jangka pendek, very short term priorities ialah kepada kita menangani faktor-faktor yang menyakiti kulit kita, those affecting our skins, itu yang patut ditangani dan sedang ditangani, seperti melalui package prihatin, package penjana. Jadi bajet 2021 saya rasa tidak akan menyimpang jauh daripada semangat package prihatin dan penjana. Of course ada elemen lain yang menjadi satu kelaziman dalam bajet tahunan kita. Tapi masih lagi didasari oleh keperluan untuk kita melihat aspek jobs, aspek pendapatan, domestic consumption, dan bukannya diarah terus kepada GDP growth. GDP growth ini adalah satu kesan konsekuen sebenarnya melalui kita addressing keperluan yang lebih mendesak di segi jobs. Dan 1 minit, Prof, apakah Prof merasakan akhirnya bahawa belanjawan 2021 nanti juga prioritinya, keutamaannya ialah kesejahteraan rakyat sebenarnya? Ya, aspek kesejahteraan ataupun konsep kesejahteraan ini satu istilah generik yang merangkum di sana apa sahaja yang memberikan kebaikan kepada warga kita. Ya, aspek pendapatan, aspek keselamatan hidup, apa saja aspek yang memberikan kesejahteraan, satu istilah yang generik saya rasa tetap menjadi prioriti belanjawan setiap tahun, bukan sekadar tahun ini. Tahun ini lebih-lebih lagi kan. Betul. It's about well-being of our people. Okay. Although kita boleh perincikan lagi komponen-komponen well-being ini. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia, Profesor Dr. Jamal Osman, kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini. Dan mungkin dalam masa yang mendatang nanti, Prof, kita duduk lagi bersama di ruang bicara ini in person kali ini. Mungkin masa tu Prof mungkin boleh datang ke studio ruang bicara ini untuk bercakap tentang isu-isu ekonomi, kerana isu-isu ekonomi merupakan sesuatu yang menarik sebenarnya untuk terus kita sembang-sembang dari masa ke semasa, kerana itulah sebenarnya isu yang membebani rakyat ketika ini dalam menghadapi perjuangan menentang COVID-19 ini. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan insyaAllah ruang bicara seperti biasalah menjanjikan sesuatu yang akan kami tepati. Kami akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Jumpa lagi.